Silakan Ustaz, tafadhal mashkura. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, limpah kebenaran kasih sayang memberi saya dan kita semua taufik untuk sama-sama kita menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala menerima dan menjadikan asbab untuk kita mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tanpa melengahkan masa, kita akan sambung pengajian tahsinul Quran pada petang ini. Kita berada pada muka surat yang ke-20. Ya. Kita berada pada muka surat yang ke-20. Pada ayat yang ke-133. 32 ke 33 Ustaz? 32 kot. 32 ya? Ha. Baik, ya. Surat 100, muka ayat yang 132, muka surat 20 insya-Allah. Baiklah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. InsyaAllah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha
Ibrahim banihi wa ya baniya inna astafa Allah astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'quba salah. An kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qubal mautu iz hadara am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qubal mautu iz qala qalila banihi mata qala li bani ambil mana Ustaz? id qala Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa ilaha aba wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha. Boleh ke berhenti Ustaz? Wa Ishaqa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malu. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama, masya-Allah, jazakumullah khairan. Seterusnya terjemahan ayat 132. Dan telah berwasiat dengannya, iaitu dengan agama tersebut, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam akan anak-anaknya dan Ya'qub, Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan anak-anak kepada anak-anaknya dan Nabi Ya'qub alaihissalam. Ini daripada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih bagi kamu agama Islam. Agama Islam sebagai agama, maka janganlah sesekali kamu mati kecuali dalam keadaan kamu orang-orang yang berserah diri. Jadi perkataan muslimun, Nabi Ibrahim alaihissalam punya agama adalah agama Islam, nama di Islam, iaitu orang-orang yang berserah diri. Jadi bagaimanakah orang-orang Bani Israel mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah agama Yahudi, sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri telah berkata, mewasiatkan kepada anak-anaknya, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu berserah diri orang Islam. Dan ini serah diri kepada Tuhan Yang Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang seterusnya 133, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini apabila
orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi SAW, mereka berkata, adakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya Yaqub pada hari matinya dia, pada hari wafatnya dia telah mewasiatkan pada anak-anaknya dengan agama Yahudi. Jadi orang Yahudi pada zaman Rasulullah berkata kepada Rasulullah SAW, adakah kamu tidak mengetahui bahawasanya Nabi Yaqub ni telah mewasiatkan agama Yahudi kepada anak-anaknya. Jadi untuk menolak sangkaan dan kata-kata orang Yahudi tersebut, Allah Ta'ala turunkan ayat ini, atau adakah kamu kuntum syuhada, kamu adalah orang yang menyaksikan, adakah kamu hadir pada waktu tersebut, taktala, serta semasa telah hadir, telah datang kepada Nabi Yaqub alaihissalam kematian, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sesudah kematian aku. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam bertanya kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah? Jadi anak-anak berkata, na'budu. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapamu, iaitu Ibrahim dan Ismail dan Ishaq, iaitu Tuhan yang esa, yang satu, dan kami kepadanya, kepada Tuhan, kepada Allah, orang-orang yang berserah diri. Jadi inilah dalil bahawasanya kata-kata orang Yahudi tersebut salah. Sebabkan Nabi Yaqub alaihissalam sendiri semasa waktu dia nak wafat, dia tanya kepada anak-anak dia, agama apa yang kamu akan berpegang selepas kematianku? Mereka semua berkata agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Itulah, iaitu agama Islam. Wa nahnu lahu muslimun. Allah SWT ulang lagi. Jadi bukannya agama Yahudi. Seterusnya ayat 134, mereka itulah umat yang sungguh telah berlalu. Baginya apa yang telah dia lakukan, dan bagi kamu apa yang telah kamu lakukan. Ini apa yang mereka lakukan, sekiranya baik maka dia balas baik, sekiranya buruk maka dia balas buruk. Dan bagi kamu apa yang kamu lakukan, sedemikian. Dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Ini dosa-dosa mereka kamu tidak akan tanggung, dan dosa-dosa kamu mereka tidak akan tanggung. Wala taziru waziratu wizra ukhra, pada ayat yang lain Allah SWT sebut tidak akan mengangkat beban siapa-siapa beban orang lain, tidak akan menanggung mana-mana nyawa, mana-mana orang akan beban ataupun dosa-dosa orang lain. Ini apa yang kamu buat, itulah yang kamu akan dapat. Sekiranya amalan yang baik, maka dibalas dengan pahala dan ganjaran. Sekiranya amalan buruk, akan dibalas dengan seksa dan azab. Baik, seterusnya muka surat 21, yang terakhir daripada juzuk pertama. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط
وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. InsyaAllah. Persilakan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbaqi wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sama-sama, masyaAllah. Wa'iyyakum ahsanul jazak. Seterusnya terjemahan ayat 135. Dan mereka berkata, jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, kamu akan mendapat petunjuk. Jadi yang berkata ini adalah orang Yahudi berkata, jadilah kamu Yahudi. Yahudi mana? Orang Yahudi Madinah. Dan orang Nasara kata pula, jadilah kamu Nasara. Iaitu orang Nasara daripada kabilah Najran. Maka Allah kata, Allah berfirman, katakanlah, bahkan agama Ibrahim yang lurus. Hanif. Hanif yang lurus bermaksud yang berpaling daripada agama-agama yang lain kepada agama yang lurus. Itu agama Islam. Itu agama Hanif. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang lurus. Dan bukanlah dia termasuk daripada orang-orang musyriknya. Ini bukanlah Nabi Ibrahim alaihissalam, bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengajar kita untuk kalau orang-orang musyrik atau orang kafir mengajak kita kepada agama mereka, inilah jawapan yang perlu kita jawab. Kami akan ikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus, iaitu agama Islam. Agama Islam sebab kan Nabi SAW mengikut millah Ibrahim alaihissalam. Jadi inilah cara untuk jawab kepada orang Nasara dan orang Yahudi. Seterusnya ayat 136 Allah SWT sambung lagi, katakanlah oleh kamu, kami beriman kepada Allah. Inilah dia punya syarah kepada millah Ibrahim Hanifah tadi. Itu apa? Kami beriman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Ya'qub dan Asbab. Asbab adalah anak-anak cucu-cucu Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, ini Taurat, dan Nabi Isa, ini Injil. Dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Tidak kami membeza-bezakan, mengasing-asingkan, memisah-misahkan di antara salah seorang pun daripada mereka. Kami bukan macam
Yahudi menolak Nabi Isa. Kami bukan macam Nasara menolak Nabi Musa. Kami beriman dengan Rasul-Rasul. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Semua kami beriman. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya, kepadanya. Kalau ikut konteks bahasa Arab, ya, mendahulukan apa yang perlu dilewatkan, maka dia memberi satu faedah apa? Faedah hasar. Hasar ni maksudnya batas. Hanya kepadanya lah orang-orang yang berserah diri. Kami orang-orang yang berserah diri. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kami berserah diri, tidak pada yang lain. Baiklah, Masya Allah. Seterusnya ayat 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. InsyaAllah seterusnya diceritakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, mahsan jazak. Seterusnya terjemahannya ayat 137 ini. Maka jika mereka beriman, yakni orang Yahudi dan orang-orang Nasara tersebut, jika mereka beriman seperti apa yang kamu telah beriman dengannya, maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Sekiranya mereka beriman seperti mana orang Islam beriman, maka mereka mendapat petunjuk. Dan sekiranya mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka hanyalah di dalam permusuhan, perkhilafan bersama kamu. Maka Allah Ta'ala akan mencukupkan bagi kamu terhadap mereka. Fasayakfikahumullah. Ini adalah zikir yang perlu disebut-sebut semasa waktu ketakutan. Ini para alim ulama kata ayat ini fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ulang-ulang semasa kita dalam keadaan takut sampai Allah SWT hilangkan ketakutan
kita. Jadi fasayakfikahumullah, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Jadi dalam tafsiran mengatakan Allah SWT telah menyempurnakan, telah mencukupkan bagi orang-orang Islam semasa Allah SWT menghancurkan Bani Quraidah dan Banu Nadir. Banu Quraidah dan Banu Nadir, dua puak Yahudi, dan Allah SWT meletakkan cukai ke atas mereka. Jadi seterusnya ayat 138, Sibrah ni kalau ikut terjemahan adalah celupan, warna celupan. Dan ini agama Allah Subhanahu Wa Taala. Celup dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia kalau ikut nahwu dia jadi mansub, jadi berbaris fathah di sini, kan, sebagai masdar yang mentakkidkan satu lafaz, iaitu lafaz yang mahdhuf amanna. Ini kami beriman dengan celupan Allah, yakni celupan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waman, dan siapakah yang lebih baik daripada Allah, daripada agama Allah? Sibrah. Siapakah dan agama manakah yang lebih baik daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kami adalah kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang ikhlas. InsyaAllah. Baiklah, insyaAllah seterusnya ayat 140. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. InsyaAllah. Silakan seterusnya. Mak Wan, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى أو نصارى قل أأنتم أعلمون قل أأنتم أعلم أم الله أأنتم tak panjang. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعمل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah. Jadi seterusnya terjemahannya ayat 140. Atau adakah
kamu berkata sesungguhnya Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Yaqub dan asbab, yakni anak cucu Yaqub, mereka adalah Yahudi atau Nasara. Katakanlah, adakah kamu lebih mengetahui atau Allah? Jadi Allah SWT menolak lagi sangkaan orang-orang Yahudi yang berkata Nabi Ibrahim tu agama Yahudi, dan orang Nasara mengatakan Nabi Ibrahim beragama Nasara. Jadi Allah Ta'ala kata, sabar, adakah engkau yang lebih mengetahui atau Allah? Tidak. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Dan Allah SWT dah sebut pada ayat yang lain, juzuk yang ke-3 surah Al-Imran ayat 67 yang berbunyi, ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Nabi Ibrahim tidaklah beragama Yahudi dan tidaklah beragama Nasrani. Jelas pada ayat tersebut. Jadi buat apa kamu nak bergaduh dalam perkara ini yang mengenai Nabi Ibrahim ini beragama apa? Allah SWT lebih mengetahui, iaitu baginda beragama Islam. Wa man azlamu, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksiannya di sisinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah yang lebih zalim? Itu Yahudi. Orang Yahudi, mereka telah menyembunyikan penyaksian Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Taurat, dalam kitab mereka, bahawasanya Nabi Ibrahim ini beragama Hanif, agama Islam. Dah sebut pun dalam Taurat, dalam kitab mereka, dan mereka pun dah tahu. Jadi mereka masih lagi nak bergaduh mengenai ini. Mereka masih lagi nak menganggap Nabi Ibrahim itu beragama mereka. Wa mallahu, dan Allah SWT tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Seterusnya ayat 141 Allah SWT ulang balik. Itulah mereka kaum umat yang sungguh telah berlalu, baginya pahala ataupun dosa apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka telah lakukan. Alhamdulillah, di sini kita telah selesai juzuk yang pertama. Terusnya muka surat 22 masuk juzuk yang kedua, insya-Allah. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. InsyaAllah. Kan Akila,
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Itulah, Masya Allah. Kita belum sampai lagi ayat tu, Masya Allah. Masih lagi di ayat 142. Salah baca tempatnya. Baik. Dari siapa-siapa nak baca? Akilah baca saya aku tu Akilah. Ayat 146. 142. Akilah salah baca. Maaf. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz. Baiklah. Alhamdulillah, sama-sama, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik. Pada ayat 142 ini mengenai pertukaran qiblah daripada Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas kepada Kaabah. Jadi ayat yang pertama, perkataan yang pertama akan berkata sini menunjukkan perkara itu akan berlaku. Jadi Allah SWT telah memberitahu dan mewahyukan kepada Nabi SAW perkara yang akan datang, perkara yang akan berlaku. Jadi
cerita dia bahawasanya Nabi SAW semasa solat di Mekah, beliau baginda menghadap ke Makkah, Kaabah. Apabila beliau dan baginda dan para sahabat berhijrah ke Madinah, maka Allah SWT memerintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan lebih kurang. 16-17 bulan. Maka Allah SWT turunkan ayat ini. Bahkan semasa menghadap ke arah Baitul Muqaddas ni, Nabi SAW selalu tengok agak langit, tengok atas bila wahyu nak turun untuk menukarkan kiblat ke Kaabah kembali. Jadi Nabi SAW lihat, tunggu wahyu nak perintah untuk ditukarkan kiblat ke arah Kaabah kembali. Maka Allah SWT turunkan ayat ini, dan sebelum penukaran kiblat tu Allah SWT bagi tahu awal, kata sayaqul, akan berkata as-sufaha, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ini orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Orang-orang Yahudi dan orang musyrikin akan berkata, minan nasi, antara manusia kalangan orang Yahudi dan musyrikin, ma wallau. Mereka akan kata apa? Adakah atau apakah yang memalingkan mereka? Apakah memalingkan orang Islam ini? Apakah yang memalingkan Nabi dan orang Islam ini daripada kiblah mereka yang mana mereka dahulu mereka menghadapnya? Jadi orang Yahudi apabila Allah SWT perintahkan kiblah menghadap ke Kaabah, maka orang Yahudi akan cakap macam ni. Orang Yahudi cakap, apa yang menyebabkan mereka tukar ni? Sebabkan orang Yahudi dia suka orang Islam menghadap ke Baitul Muqaddas, sebabkan itu agama mereka punya kiblat. Orang bangga orang Islam seolah-olah mengikut agama mereka, iaitu menghadap Baitul Muqaddas. Jadi apabila Allah SWT suruh tukar, perintahkan untuk tukar, maka mereka pun tidak suka. Jadi mereka mereka berkata macam ni. Apa yang menyebabkan mereka orang Islam menukar kiblat? Maka Allah SWT suruh Nabi SAW katakan, qul lillahil masyriq wal maghrib, adalah milik Allah SWT timur ataupun barat. Timur, barat, kat mana-mana arah sahaja adalah milik Allah SWT. Jadi ke arah mana sahaja Allah SWT perintahkan untuk menghadap, maka di situlah kita akan menghadap. Tidak akan dipersoalkan. Yahdi man yasha, Allah SWT memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus, ini agama Islam. Kemudian ayat 143, dan dengan demikian itu kami telah menjadikan kamu ummatan wasata, umat yang pertengahan. Ini agama Islam ni, umat Nabi SAW ini umat pertengahan. Iaitu dia tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu lemah, tidak terlalu kosong, pertengahan, supaya agar kamu menjadi saksi ke atas manusia, perbuatan manusia, yakni umat-umat terdahulu. Jadi kamu menjadi saksi, dan agar menjadi oleh Rasul, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas kamu saksi. Jadi kamu menjadi saksi ke atas umat-umat terdahulu, dan Nabi SAW akan menjadi saksi ke atas kamu. Bahawasanya Nabi SAW telah menyampaikan seruan kepada kamu, dan kamu ni menjadi saksi kepada umat terdahulu yang mana Rasul-Rasul mereka telah menyampaikan kepada mereka. Wa ma ja'alna, dan kami tidak
menjadikan qiblat yang mana kamu berada kepadanya, yakni Baitul Muqaddas, kecuali agar kami mengetahui sesiapa yang mengikuti Rasulullah, yang mengikuti Rasul, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sesiapa yang berpaling pada atas kedua-dua tumitnya, kakinya. Jadi sebenarnya menukar kiblat ini adalah sebenarnya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak zahirkan siapa yang betul-betul beriman kepada Rasulullah, siapa yang betul-betul ikut Rasulullah, dan siapa yang berpaling. Nampak macam simple tukar kiblat je, tapi nak itu adalah ujian. Betul-betul beriman kepada Rasul, dia akan ikut. Siapa yang ada goyang sedikit, tidak sempurna, maka dia akan yanqalibu ala qibai, berpaling, dia akan meninggalkan Rasul. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala, hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala, nak antara hikmahnya lah Allah Subhanahu Wa Taala menukarkan kiblat daripada Baitul Muqaddas ke arah Kaabah. Kemudian wa in kanat, dan sesungguhnya yakni peralihan arah kiblat itu sungguh berat, kecuali atas orang-orang yang telah memberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Jadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah beri hidayat, beri petunjuk, maka itu senang bagi dia. Tapi orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak beri hidayat, maka itu bagi mereka satu benda yang susah, yang berat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ini betapa adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tidak menghendaki mensia-siakan iman kamu. Ini adalah apabila pertanyaan yang yang disoalkan apabila sahabat-sahabat hijrah ke Madinah, mereka menghadap Baitul Muqaddas. Jadi adakah solat ke arah Baitul Muqaddas itu sia-sia? Tidak. Kamu akan mendapat pahala juga. Nanti tidak akan membatalkan pahala solat kamu yang kamu menghadap Baitul Muqaddas dahulu. Bahkan kamu akan dapat pahala yang sempurna. Allah SWT tak akan sia-siakan amalan kamu. Imanakum, ini amalan solat kamu dahulu semasa kamu menghadap Baitul Muqaddas. Jadi persoalan ini ditujukan untuk siapa yang mereka, kalau ada yang mereka meninggal, wafat sebelum pertukarannya kepada Kaabah. Jadi ada sahabat-sahabat yang telah meninggal sebelum pertukaran kiblat ke arah Kaabah. Jadi macam manakah solat mereka, macam manakah solat mereka dahulu semasa mereka hidup, hanya menghadap kepada Baitul Muqaddas. Jadi Allah SWT kata apa? Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan, mereka akan dapat ganjaran. Innallaha bin nas, sesungguhnya Allah SWT dengan bagi manusia, orang-orang mukmin, orang-orang mukmin sangat-sangat maha rauf, maha pengasih, lembut, dan maha penyayang. Jadi alhamdulillah kita sampai pada ayat 143 juzuk yang kedua. Ustaz, satu lagi ke? Nak stop di sini je, Ustaz? Boleh, kalau ada yang sedia boleh kita sambung lagi satu. Ada seorang lagi. Seorang Boleh. lagi boleh, Ustaz? Tak ada masalah. Baik, kita sambung satu insyaAllah. Terusnya. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إن شاء الله silakan terakhir insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء تقلب وجه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك لقبلة ترضاها قبلة فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Kasih Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Seterusnya terjemahannya, sesungguhnya kami telah melihat. Jadi ini ayat yang mengatakan Nabi SAW melihat ke langit, menunggu wahyu bilakah nak turun perintah menukar kiblat. Jadi kami, Allah SWT berfirman, kami melihat gelisahnya kamu, taqallub ini ulang aliknya kamu. Ini ulang aliknya kamu, pandangan kamu, wajahika wahai Nabi Muhammad fis sama, ke arah langit. Sikit-sikit tengok langit, sikit-sikit tengok langit. Menunggu wahyu bilakah akan ditukarkan. Baik. Falan waliyannaka, Allah SWT kata apa? Pasti kami sungguh dan sungguh kami akan memalingkan kamu ke arah
kiblat yang kamu sukai, iaitu Kaabah. Sebabkan Nabi SAW suka kiblat Nabi SAW. Nabi, jadi kita semua orang Islam menghadap ke Kaabah. Maka Allah SWT sekarang kata apa? Fawalli, maka hadaplah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sekarang ni diperintahkan. Sekaranglah perintahnya, iaitu menghadap Kaabah, Masjidil Haram. Haitsu ma kuntum, maka di mana sahaja kamu berada, maka hadaplah wajah kamu semasa dalam solat ke arah Kaabah. Jadi kat mana saja kat dunia ni, kat ceruk mana saja, kat hujung mana saja di dunia ini, kiblat kita hanya satu, iaitu Kaabah. Dan sesungguhnya orang-orang yang mereka diberikan kitab, sama ada Taurat dan Injil, ini ahlul kitab, la ya'lamun, sungguh mereka mengetahui bahawa itu adalah hak. Orang Yahudi, orang Nasara dah tahu dah, kiblat orang Islam adalah Kaabah, itu adalah hak daripada Tuhan mereka. Dan itu adalah perintah daripada Allah SWT, bukannya benda yang diada-adakan oleh Nabi SAW. Mereka tahu. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah SWT tidak lalai daripada apa yang mereka lakukan. Seterusnya ayat 145, dan sungguh jika kamu memberikan kepada orang-orang yang diberikan kitab, ini orang ahlul kitab, dengan setiap apa yang mereka petanda, ma tabi'u, mereka tidak akan mengikut kiblat. Bawalah, datangkanlah di hadapan mereka, bagilah mereka apa sahaja yang mereka inginkan, mereka sekali-kali tidak akan ikut agama kiblat kita. Yang mereka nak adalah kita ikut mereka. Sebabkan apa? Mereka hasad kepada baginda SAW, hasad kepada agama Islam. Wama anta bitabi'in qiblatahum, dan tidaklah engkau pula akan mengikuti kiblat mereka. Kita agama Islam, engkau wahai Muhammad tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan tidak pula sebahagian mereka, orang Yahudi, mengikut kiblat sebahagian yang lain. Sebenarnya mereka sendiri, antara mereka sendiri, orang Yahudi dan Nasara, setengah mereka yang Yahudi tidak akan ikut kiblat Nasara, dan Nasara tidak akan mengikut kiblat Yahudi. Jadi mengapa mereka nak mempersoalkan kiblat orang Islam? Jadi mereka sendiri berselisih. Jadi wala ini taba'ta, dan Allah kata apa, sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah apa yang datang kepada kamu daripada ilmu, maknanya wahyu, sesungguhnya demikian benar-benar engkau termasuk dari orang yang zalim. Jadi sekiranya kita ikut orang Yahudi punya kehendak, kita akan menjadi orang-orang yang zalim, sebabnya kita dah diberi agama Islam. Masya Allah, yang kita perlu jaga, yang kita perlu boikot, iaitu agama mereka, supaya agama mereka tidak, supaya perangai mereka tidak datang dalam diri kita. Inilah yang kita inginkan. Wallahu a'lam bissawab. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah, setakat itu sahaja untuk petang ini. Kita telah selesai satu muka surat daripada juzuk 2. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung pengajian tahsin Quran bersama dengan tafsiran ringkas daripada Tafsirul Jalalain minggu hadapan, insyaAllah. Maaf kalau ada tidak sempat membaca, kita akan sambung insyaAllah. Boleh insyaAllah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Masya-Allah, kita dapat 6 orang yang telah ditafsir hari ini dan telah ditaksir oleh Ustaz hari ini ayat 132 hingga ke 145 kan, masya-Allah. Baik, apa yang saya dapat daripada tafsir yang Ustaz berikan hari ini, yang paling saya suka iaitu ayat 132. Nabi Ibrahim mewasiatkan agama kepada anak-anaknya
dan pegangan akidah. Yang saya ada kongsi juga dengan anak saya, wahai anakku, sesungguhnya Allah sudah memilih agama untuk kamu, maka jangan sesekali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat ibrah, kita mendapat manfaat, mendapat ilmu hari ini, Masya Allah, dengan tafsir hari ini. Nanti di waktu yang sama kita akan sambung pada ayat yang ke 146, Insya Allah, muka surat 23. Baik. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari, Masya Allah. Saya dengan ini saya mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملت سوءا أو ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam.